Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kelas RBT tingkatan 1 pada hari ini, kita akan mempelajari jenis bahan dalam reka bentuk fashion. Bahan yang pertama yang akan kita pelajari ialah fabric. Ini adalah contoh fabric. Fabric ataupun kain. Fabric diperbuat daripada benang tekstil yang ditenun, dikait, dianyam, dijalin dan boleh juga tanpa tenun. Fabric biasanya digunakan untuk menghasilkan pakaian. Contohnya pakaian adalah baju, seluar, kain pelikat dan juga aksesori. Contoh aksesori, topi. Okay. Jenis-jenis fabric contohnya adalah fabric kapas, denim. Denim ni kain seluar jeans lah. Okay. Drill, satin dan lycra. Okay. Bahan yang kedua ialah benang. Benang digunakan untuk mencantum atau melekatkan dua atau lebih artikel sama ada dengan tangan atau mesin. Bahan yang ketiga ialah fabric felt. Jadi gambar-gambar di slide ini adalah contoh-contoh fabric felt. Okey, contohnya bunga ni, contoh ini adalah bantal. Bantal yang menggunakan fabric felt. Nama-nama ni mom and dad ni juga menggunakan fabric felt. Fabric felt digunakan untuk membuat hiasan bunga pada beg, pakaian kanak-kanak dan perhiasan rumah, sama seperti contoh yang telah saya berikan pada gambar. Contohnya contoh yang ini. Ini biasanya orang gunakan untuk keychain sekarang. Nama ni contoh Haiza ni. Haiza ni menggunakan fabric felt. Bahan seterusnya ialah kancing. Kancing ni kita biasa tengok mungkin pada seluar ataupun kain. Begitu juga contoh kancing yang seterusnya adalah zip. Kita tengok apakah kegunaan kancing. Kancing digunakan untuk merapatkan, mencantum, menutup atau melekatkan bahan pada pakaian atau juga aksesori. Jadi itu adalah kegunaan kancing. Okey, gambar yang seterusnya. Gambar ini menunjukkan bahan kita yang seterusnya, iaitu butang. Saya rasa secara umumnya semua tahu apa itu butang. Butang diperbuat daripada plastik, kayu dan juga benang. Butang digunakan untuk hiasan tambahan. Jadi itu adalah tentang butang. Yang seterusnya ialah lapik dalam. Bahan untuk reka bentuk yang seterusnya ialah lapik dalam, ataupun nama lainnya ialah interfacing. Lapik dalam ataupun interfacing biasanya kita gunakan untuk mengeraskan, mengukuhkan atau melapis. Contohnya di bahagian collar baju. Disebabkan adanya lapik dalam inilah menyebabkan collar baju terasa keras. Okey, seterusnya adalah velcro. Cuba tengok betul-betul gambar velcro ni. Ianya mempunyai dua bahagian. Bahagian yang pertama, kalau kita pegang, ianya mempunyai rasa yang agak tajam bila kita pegang. Bahagian yang kedua ini, bila kita pegang, ianya agak lembut. Jadi velcro ini mempunyai dua bahagian. Jadi velcro terdiri daripada pita gelong halus dan satu lagi tersirat. Ianya biasanya digunakan untuk mencantum bahagian pada aksesori dan pakaian dengan cara menindih dua permukaan tersebut. Biasanya mana kita boleh jumpa velcro ni? Velcro ni biasanya digunakan pada bukaan beg, kasut dan juga topi. Bahan reka bentuk fashion yang seterusnya ialah dawai. Ini adalah contoh-contoh yang kita boleh buat menggunakan dawai.
Gambar yang pertama ialah pin rambut. Gambar yang kedua ialah kerongsang. Okey. Contoh dawai yang kita boleh gunakan ialah dawai aluminium alloy. Sebab ianya lembut, halus dan mudah dibentuk. Jadi contoh lain untuk yang kita boleh gunakan untuk membuat dawai ialah kerongsang, pin rambut, gelang dan juga rantai leher. Bahan reka bentuk yang seterusnya ialah getah. Jadi di sini kalau kita tengok gambar-gambar di sini, biasanya getah ni kita boleh gunakan untuk membuat aksesori. Contohnya gambar yang pertama ialah gelang tangan, yang kedua ialah getah jam tangan, yang ketiga getah rambut. Okey. Kita tengok pula reka bentuk fashion yang seterusnya iaitu tali. Tali biasanya untuk membuat aksesori. Contoh tali yang kita boleh gunakan ialah tali senar elastik, satin, nilon dan polister. Okey. Reka bentuk bahan yang seterusnya ialah bunga ribbon. Bunga ribbon diperbuat daripada campuran ribbon, manik dan tali hiasan. Ianya digunakan untuk membuat hiasan dan juga aksesori. Jadi gambar-gambar yang telah saya letak pada slide ni adalah contoh-contoh bunga ribbon. Seterusnya adalah bahan trimming. Digunakan untuk membuat hiasan tambahan. Contohnya gambar yang pertama, ini contoh gambar yang pertama. Ini adalah contoh yang kedua. Contohnya adalah siku sika, renda, pita berit dan pita jalur serong tepat. Bahan yang kita boleh gunakan untuk reka bentuk fashion yang seterusnya ialah manik. Digunakan untuk membuat rantai leher dan gelang pada pakaian. Ini adalah contoh-contohnya yang kita boleh gunakan. Bagaimana kita boleh menggunakan manik? Contohnya, ianya boleh dijadikan sebagai aksesori seperti ini, gelang dan juga aksesori pada pakaian. Kita boleh sulam, kita boleh tampal pada pakaian. Ini adalah contoh-contoh yang lain lah untuk kita boleh gunakan manik. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.